Terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Susulan rampasan 1 kontena kargo dan 6,000 kilogram daging ayam masing-masing di Kota Kinabalu dan Tawau Ramadan lalu. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak serta Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan meneruskan pemantauan terhadap daging ayam yang dibawa masuk dari negara luar untuk dipasarkan di negeri ini. Ketua Pegawai Penguatkuasa JAHINS Abidin Ali Ahsan berkata, ia demi memastikan daging ayam berkenaan adalah halal dan boleh dipasarkan bagi keperluan pengguna Islam di negeri ini. Tegasnya, hanya daging ayam dari Belanda boleh dipasarkan di negeri ini kerana mendapat perakuan dan persijilan halal. Selain itu, hanya daging ayam Belanda dari Amerika Syarikat boleh dipasarkan di negeri ini. Kita mohon supaya orang awam pastikan membeli di mana premis yang telah dipersijilakan halal, yang original, bukan yang photostat yang original, sijil yang betul-betul original yang premis punya. Sebab itu adalah satu jaminan kepada produk itu sebagai produk yang halal. Abidin ditemui media semasa sambutan Raya Perdana 15 Agensi Islam Negeri Sabah 1438 Hijrah di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Majlis turut dihadiri Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif. Sambutan Hari Raya yang diadakan setiap tahun ini antara lain bertujuan mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan kaki tangan agensi Islam di negeri ini. Majlis turut menyaksikan gerai makanan JAHINS diumumkan sebagai gerai terbaik Raya Perdana agensi-agensi Islam Sabah, manakala JAKIM di tempat kedua dan Muiz tempat ketiga. Kadar kes jenayah di Sipitang kekal rendah meskipun ia terletak di kawasan sempadan negara. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Razarudin Hussain berkata, setakat ini 49 kes direkodkan dan tiada peningkatan berbanding tempoh sama tahun lepas. Menurut Datuk Razarudin, kebanyakan kes yang direkodkan melibatkan jenayah curi dan samun. Mengenai keperluan menambah anggota di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sipitang, beliau berkata perkara itu akan dibincangkan dengan Pesuruhjaya Polis Sabah. Kita akan bincangkan untuk kita melihat semula daerah-daerah yang bersempadan dengan negara lain ini. Terutamanya Brunei dan juga kita ni bersempadan dengan Sarawak. Datuk Razarudin bercakap kepada media di Sipitang selepas menyaksikan majlis serah terima tugas Jabatan Ketua Polis Daerah Sipitang antara DSP Awang Mat Arsyad Awang Bakar kepada pemangku Ketua IPD Sipitang, ASP Muhammad Haris Haji Ibrahim. ASP Muhammad Haris sebelum ini bertugas sebagai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Sipitang, manakala DSP Awang Mat Arsyad akan berserah wajib Oktober ini. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Sabah melancarkan kempen 3J iaitu Jangan Hulur, Jangan Kautim dan Jangan Settle. Ia merupakan kesinambungan gerakan revolusi anti rasuah gerah yang dilancarkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam. Pengarah LPP Sabah Anita Miswari berkata usaha itu memperlihatkan komitmen LPP memantapkan integriti dan meningkatkan kesedaran dalam kalangan ahlinya agar tidak terjebak dalam rasuah, salahguna kuasa dan penyelewengan. Kita harapkanlah dengan bermulanya kempen ini, semua pihak akan memberikan kerjasama sama ada dari dalam ataupun dari luar, ya, pelanggan-pelanggan kita untuk sama-sama membantu kita bagi menghentikan perbuatan menghulur, ya. Ini kautim dan juga inilah settle. Selain itu, LPP turut mengeluarkan polisi tiada hadiah sebagai panduan untuk memberi dan menerima hadiah dalam tugas-tugas rasmi warga kerjanya. Anita menegaskan perkara ini ketika ditemui media selepas majlis lafaz dan menandatangani ikrar bebas rasuah IBR LPP Sabah di Kota Kinabalu. Majlis disaksikan pengarah SPRM Negeri Datuk Sazali Salbi. Seramai 130 warga kerja LPP Sabah melafazkan IBR dalam majlis ini. Agensi Kerajaan Negeri Sabah AKNS perlu peka terhadap inovasi-inovasi terbaru untuk memilih inovasi yang sesuai bagi agensi masing-masing. Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datuk Siringan Gubat berkata,
Pengadaptasian teknologi terkini merupakan kunci pemerkasaan sistem penyampaian kerajaan dan produktiviti anggota perkhidmatan awam. Sehubungan itu, Datuk Seringan menyarankan semua ketua pegawai maklumat CIO AKNS memanfaat kemudahan teknologi yang berkembang pesat dan diperkenalkan pelbagai entiti di seluruh dunia. Inovasi yang maksudkan ini berjalan terus. So, inovasi yang terbaru itulah tumpuan kita untuk menggunakannya supaya kita tidak ketinggalan untuk perkembangan teknologi. Banyak inovasi-inovasi yang kita perolehi dan terserahlah kepada kerajaan, agensi kerajaan untuk memilih kesesuaian yang perlu digunakanlah. Beliau bercakap kepada media dalam Majlis Perasmian Persidangan CIO AKNS 2017 di Kota Kinabalu. Turut hadir Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan yang juga CIO Kerajaan Negeri Sabah Datuk Joseph Yuntavit. Persidangan melibatkan pembentengan 11 kertas kerja ini dihadiri kira-kira 200 ketua pegawai maklumat agensi kerajaan seluruh negeri. Minggu terakhir Syawal 2017 terus meriah dengan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama warga Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Kota Kinabalu. Majlis penuh warna-warni ini menyaksikan keluarga besar Radio Televisyen Malaysia RTM Sabah bergabung menyajikan pelbagai juadah termasuk lemang, ketupat, rendang, sate, soto dan cendol di gerai masing-masing. Bukan sekadar menikmati hidangan yang lazat, warga RTM termasuk dari stesen daerah Sandakan, Tawau dan Keningau turut berpeluang merapatkan silaturahim. Majlis bertambah meriah dengan persembahan daripada warga RTM mewakili unit masing-masing yang menyaksikan unit hiburan memenangi persembahan terbaik. Pertandingan gerai tercantik pula dimenangi unit kejuruteraan radio dan TV. Kesemua pemenang membawa pulang hadiah berupa hamper yang disampaikan Pengarah Penyiaran Sabah Haji Ali Ngasio. Turut hadir Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Malina Ziadatu Muhammad Julaspi. Baik saudara, sekian dulu berita RTM Sabah petang ini. Kembali bersama Redwin di Angkasa Putih. Silakan.